Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana anda berada dalam kita punya kelas yang seterusnya, iaitu kelas baju tidur piyama. So, tanpa melengahkan masa, saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita buat pola baju piyama, dan saya dah sediakan ukuran yang saya akan buat. Okay, untuk piyama kali ini adalah yang berumur 7 ke 8 tahun. Kanak-kanak yang berumur 7 ke 8 tahun. So, ini dia kita punya ukuran yang perlu kita ada untuk kita hasilkan baju piyama. Okay, ukuran leher, ukuran bahu, dada, punggung. Pinggang tak perlu untuk kita buat baju. Punggung, kemudian labuh baju, labuh tangan, buka tangan, bahu ke pinggang, pinggang ke punggung. Ini adalah ukuran yang perlu kita ambil untuk kita hasilkan baju tidur piyama. Kemudian, ukuran-ukuran tersebut kita perlu bahagikanlah ikut kita punya formula. Ni formula ni memang kita kena, orang kata apa, masa kita nak buat, nak hasilkan baju, wajib. Okey, wajib untuk bahagian leher kita bahagikan dengan 6. Biasa kanak-kanak ni kita boleh buat leher 12 inci, bahagi 6 kita dapat 2, bahu 11. Okey, bahagi 2 kita dapat 5,5. Dada, ini saya ambil ukuran sebenar ukuran badan. Okey, dada 23 bahagi 4 dapat 5, 3/4. Punggung 24 bahagi 4 dapat 6. Labuh baju 20. Tak perlulah bahagi dengan apa-apa sebab dia bahagian labuh. Tangan pun sama, labuh tangan. Yang akan kita buat ni, kita akan buat lengan panjang. Okey, lengan panjang. Kalau anda nak buat lengan pendek pun boleh. Buatlah ukur lengan pendek. Alright. Buka tangan saya 9. Buka tangan kena bahagi 2, dapat 4,5. Bahu ke pinggang, ada formula dekat dalam buku nak jom jahit sendiri tu. Bahagian belakang muka surat, tak silap saya muka surat berapa kejap saya tengok. Muka surat 83. Dekat situ ada kita punya carta ukuran standard kanak-kanak. So, anda boleh tengok kat situ ikut umur yang anda nak buat. So, bahu ke pinggang saya 11 inci. Pinggang ke punggung kita adalah 6 inci. Okey, so jom kita terus siapkan pola baju piyama. Okey. Untuk buku jom jahit sendiri, anda boleh buka ke muka surat 29 dan 30. Okey, buka muka surat 29 dan 30. Okey, so kita teruskan kita buat dulu bahagian hadapan. Okey, bahagian hadapan. So, saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat pola besar. Okey. Untuk kita hasilkan baju tidur piyama ni, sebelum kita nak buat pola, kita tak boleh terus buat dekat bahagian tepi kertas ni Saya nak anda lipatkan sedikit. Sebab dia ada bahagian lapik. So anda lipatkan sedikit kat sini. Lipatlah dalam 3 ke 4 inci ke pun boleh. Okey, dan kita gariskan. Okey, alright. So, kita akan mula daripada garisan ni kita akan mula daripada garisan yang kita buat tadi. Okey, so tengok bahagian dasar hadapan. Okey, dasar hadapan 01 labuh baju. 01 labuh baju. So, kita terus ambil. Boleh buat daripada atas sebab kita akan letakkan basi pada kain nanti masa kita potong kain. So, 01 labuh baju. Labuh baju saya 20 inci. Ni saiz kanak-kanak 20 inci. Kalau anda nak buat saiz dewasa pun boleh. Baju piyama ni. Okey, baju tidur piyama. Okey, 20 inci.
Gariskan. Di atas ni 01. Okey, 01 kita dah dapat. Kemudian seterusnya 02 dada bahagi 4. 02 dada bahagi 4. Dada saya 23 bahagi 4, kita dapat 5/3/4. 5/3/4. So kita ambil kat sini 5/3/4. Untuk bahagian dada, satu tips yang saya nak berikan. Okey, sekiranya anda dapat bila dibahagikan kita dapat 5/3/4, kita boleh genapkan, jadikan 6. Okey. So untuk bahu ke dada ni, okey, saya ambil 6. Kita genapkan Kalau sekiranya dia orang kata apa, angka dia tu 5/3/4. Okey, kalau dapat 6 je tak payahlah. Kita dah dapat 6 tu dah genap lah tu kalau nak misal kata dapat 5.5, okey, nak genapkan ke 6 pun boleh. Jangan pula kurangkan. Okey, pastikan kita genapkan angka yang lebih besar. Alright. Okey, so kat sini saya ambil 6. Okey, dah dapat. Tanda terus. Garis. Terus gariskan. Di sini adalah 202. Seterusnya 03 bahu ke pinggang. Bahu ke pinggang saya 11 inci. Sama juga, garis dan tandakan dulu. Tandakan dulu, kemudian baru kita garis. Tandakan dan garis. Okey, dah dapat dah 03. Ikut step by step Kemudian 34. 3 ke 4 pinggang ke punggung. Pinggang ke punggung saya 6 inci. 3 ke 4 Tengok ni angka 3 daripada paras pinggang ke punggung 6 inci. Kanak-kanak, ukuran kanak-kanak. Tanda dan gariskan. Okey. So kita dah dapat dah rangka dia. Kat sini 4, tuliskan. Okey, kita dah dapat bahu, dada, pinggang, punggung dan juga labuh baju. Alright. So seterusnya, kita tengok 0 ke 5, bahu bahagi 2. Okey, kalau yang ada buku boleh tengok. 0 dekat sini. Sekarang ni kita nak cari 5. 5 dia berada di sini. So, apa dia? Bahu bahagi 2. Kita dapat 5/2. Tandakan. 5/2 di sini, tandakan. Okey, di situ adalah 5 dan arahan dia bagi tahu dekat situ garis ke 6. Tengok dekat gambar rajah. 6 dia adalah pada garisan dada. Okey, sangat-sangat mudah. So dekat sini adalah 5. Kat sini 5, garis lurus ke 6. Garis saja lurus ke 6. Kalau saya nak dapat garisan lurus, kat sini tadi kita dapat 5/2 kan. So kat sini pun kita tandalah 5/2 dan gariskan. Di sini adalah 6. Okey, seterusnya. Okey, step by step, ikut saja. 5 ke 7. 5 ke 7 turunkan 3/4. Untuk kanak-kanak. Kalau anda nak buat untuk dewasa, baju dewasa, boleh turunkan 1 inci. Ini adalah garisan jatuh bahu kita. Okey, untuk dewasa boleh turunkan 1 inci. So kanak-kanak kita turunkan 3/4 dekat sini. Di situ adalah garisan titik 7. Tandakan saja dulu 7. Okey. Alright. So seterusnya 8. Titik tengah 6, 7. Titik tengah 6, 7. Macam mana nak dapat titik tengah? Ambil tali tip, letak dekat titik 7 dengan titik 6 macam ni. Kemudian lipatkan tali tip. Lipatkan tali tip macam tu. Tandakan. Di sinilah titik 8. Ingat 6 ke 7.
5 tu abaikan. Di sini titik 8. Okey. So, seterusnya 8 ke 9 masukkan 3/4. Ini adalah formula. Okey, formula baju dewasa ke baju kanak-kanak kita masukkan 3/4. Macam ni. Daripada 8 ke 9. Tandakan macam tu. So, kita tandakan ini adalah 9. Okey. Alright. So, seterusnya 2 ke 10. Okey. 2 dekat sini. Sekarang ni kita nak cari titik 10. Arahan dia dekat situ bagi tahu dada bahagi 4 tambah 1 inci. Dada saya 5,5. Okey. Tambah 1 inci jadi 6,5. Okey. So dekat sinilah dia titik 10. Okey. Dada tambah 1 inci. Okey, kalau nak tambah 1,5 pun boleh sebab baju ni baju longgar. Alright. So dekat sini titik 10. Okey. Bila kita dah dapat titik 7, 9, 10, bentukkan. Nampak tak dekat situ bagi tahu bentukkan 7, 9, 10. Macam mana? Okey, 7 pergi ke 9 garis lurus. Macam tu. 9 ke 10 boleh pakai pembaris yang curve ni. Pembaris yang melengkung macam ni. Nampak tak? Alright. Dah jadi dah lubang ketiak dia. Seterusnya kita pergi kepada langkah yang seterusnya. 4 ke 9. 4 ke 9. Betul. 4 ke 11. Saya salah pandang. 4 kat sini. Sekarang ni kita nak cari 11. Kita nak cari titik 11. Okey, 4 ke 11 arahan dia punggung bahagi 2 tambah 1 inci. Okey, punggung kita 24 bahagi 4 dapat 6. 6 tambah 1 inci jadi 7. So dekat sini kita ambil 7 inci. Nak tambah 1,5 pun boleh, tak ada masalah. Okey. So, di sini adalah titik berapa tadi? Titik 11. Tandakan Tandakan. Seterusnya, kita pergi kepada 1 ke 12. 1 dekat sini. Sekarang ni kita nak cari titik 12. Okey? Kita nak cari titik 12. Arahan dia bagi tahu sama ukuran 4 ke 11. Okey? 4 ke 11. Tambah lagi setengah inci. Okey, dekat situ arahan tu kata tambah lagi setengah inci kan? Kalau anda nak ikut ukuran yang sama pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak tambah setengah inci pun boleh, tak ada masalah. So dekat sini saya ikut. Okey, kat sinilah titik 12. Okey, boleh setakat ni. Seterusnya, yang terakhir untuk dasar depan sebelum kita pergi kepada bahagian leher, 12 ke 13. Okey, 12 ke 13 ni naikkan 1 inci. Okey, naikkan 1 inci. So, sebelum kita naikkan, bila kita dah dapat titik-titik ni, cantumkan dulu. Nampakkan bentuk dia dulu. Okey, nampakkan bentuk dia dulu. Cantumkan 10, 11, 12. Nampak? Okey, kita cantumkan dahulu. Okey. Alright. So, sekarang ni kita pergi kepada kita dah pergi kepada 4 ke 11 kita dah ambil, 1 ke 12 pun kita dah ambil. 12 ke 13 naikkan 1 inci. Okey, naikkan 1 inci untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak, kalau kita nak naikkan setengah inci pun boleh. Okey. Nak naikkan 1 inci pun boleh. Okey. Nak naikkan 3/4 pun boleh. Maksudnya paling lebar 1 inci. So, ambil pembaris curve dan curvekan macam ni. Alright. Kalau kata cikgu saya nak lurus saja boleh? Boleh. Tak nak naikkan pun tak apa. Tak ada masalah untuk baju tidur piyama ni. Okey. So, kita dah selesai bahagian bawah ni Ini adalah 13. Okey, kita dah selesai dah bahagian
badan dia badan dia dah nampak dah bentuk. Sekarang ni kita nak pergi kepada dasar apa dah tadi? Leher anda pergi, kita akan terus kepada dasar leher hadapan. Leher hadapan. Okey, 01. 0 ke 01 leher, ukuran leher bahagi 6. 0 ke 01. 0 dekat sini kita nak cari 01. Ukuran leher bahagi 6. Ukuran leher untuk kanak-kanak 12 bahagi 6 kita dapat 2. Daripada 0 ni tandakan. Tandakan kat situ. So di sini 0 01. Okey, 01. Seterusnya 0 ke 02. Ukuran leher bahagi 6 tambah 1 inci. Sama juga dengan baju dewasa Ukuran leher bahagi 6 tadi kita dapat 2. 2 dekat sini. Okey, kita tambah 1 inci jadi di sini. Boleh faham So dekat situ adalah 02. Ni 02. Alright. Okey. Bila dah dapat tu, bentukkanlah. Okey, bentukkan macam ni. Macam tu. Okey. Bila kita dah dapat ukuran 01 ni, sambungkan ke 7. Terus sambungkan. Macam tu. Boleh? Okey, seterusnya. Tengok arahan seterusnya. 1 ke 14. Tengok mana 1. 1 dekat sini. 14. Sekarang ni kita nak cari 14. Okey, sebelum anda nak dapatkan garisan 14, saya nak anda garis lurus ke depan macam ni. Macam tu. Sekarang ni saya nak tunjukkan cara untuk kita buat bahagian lapel dia. Baju piyama ni dia ada lapel dia. Okey. Lapel tu apa? Lapel tu dia punya bahagian. Kalau anda nampak dekat sini. Dia ada bahagian lapel dia. Kanak-kanak ke dewasa ke sama. Sama ukurannya. So anda boleh ikut kalau nak buat baju untuk pakai sendiri. Alright. Okey, so macam mana cara nak buat? Tengok balik arahan dia. 1 ke 14. Okey, dekat sini 1, 14 Anda boleh keluarkan 1 inci. Kat sini keluarkan 1 inci, tanda dulu. Okey, tanda kat situ. Di sinilah titik 14. Okey. Seterusnya 02 ke 15. Tengok pula 02 dekat sini. Sekarang ni kita nak dapatkan titik 15. Macam mana? Okey, saya nak tunjuk kat sini so anda boleh perhatikan betul-betul 02 ke 15, saya nak anda buat garisan lurus dahulu macam ni. Keluarkan dia. Keluarkan. Keluarkan macam tu. Okey, keluarkan dahulu. Okey, so bahagian ni arahan dia bagi tahu 02 ke 15 1,5 inci. So daripada 02 ke 15 ni 1,5 inci. Tandakan. So dekat sini adalah titik 15. Okey, so macam mana kita nak bentukkan dia? Cara nak bentukkan dia senang saja. Kat sini tadi kita ambil 1 inci kan. So dekat garisan 3 ni pun sama 1 inci. Kemudian bila nak sampai dekat titik ni, alright, kat sini kita boleh ambil dalam, kat sini tadi 1,5 kan, sebab kita nak dapatkan bentuk dia. Bahagian bawah ni kita ambil pembaris lurus, garis tegak. Boleh boleh faham sampai garisan ni. Okey, so pada garisan ni saya nak dapatkan pembaris ni. Macam tu. So kita akan nampak bentuk dia. Kena. Okey. Right. So nampak tak? Inilah bentuk dia untuk bahagian lapel depan tu. Macam mana kita dapat bentuk? Okey. So bila pada bahagian 15 ni, okey, kita tak nak dia tegak macam ni je tau. So kita lengkungkan dia. Dekat bahagian ni saya nak anda bentukkan dia lah. Okey. Bentukkan dia macam tu. Kita tak nak dia lurus.
Bentukkan. Okey. Boleh setakat ni? Okey, so kita dah siap dah untuk bahagian depan. Jangan lupa bahagian depan ni nanti kita ada lapik tau. Lapik ni nanti lepas kita dah potong, kita kena draw balik untuk bahagian lapik. Okey, untuk bahagian lapik nanti saya akan tunjukkan masa kita nak potong kain. Okey, masa kita nak potong kain, lapik dia untuk bahagian depan ni memang ada kena ada bahagian lapik untuk kita jahitkan. Barulah dia nampak baju tu orang kata apa? Cantik. Okey. So bahagian lapik ni, lebar lapik tu kita boleh ambil dalam 2,5 inci. Okey, 2,5 inci. Kalau kanak-kanak kita ambil dalam 2 inci. Lapik dia. Okey, 2 inci kat sini, 2 inci. Kalau dewasa boleh ambil 2,5. Macam tu. So kat sini 2 inci. Ni bayangan dia nanti kita akan ambil lapik. Anda ikut macam ni. Ini bahagian lapik saya tunjukkan. So kat sini sampailah bawah. Okey. Ni untuk bahagian lapik nanti. Kanak-kanak kita boleh ambil lebar 2 inci. Kalau dewasa lebar lapik 2,5. Okey, nanti kita akan buat lapik dia 2 keping. So bahagian depan ni nanti kita akan ambil 2 keping. Okey. So sekarang kita akan buat bahagian belakang pula. Bahagian belakang ni seperti biasalah sangat-sangat mudah. Sebab dia tak adalah rumit sangat. Bahagian depan biasanya yang banyak sangat perubahan setiap orang kata apa, design yang kita nak buat. Okey, so saya nak bahagian belakang kita gariskan dahulu. Gariskan. Okey, belakang depan ni kita tinggalkan dulu, kita buat bahagian belakang pula. Belakang, saya nak ada garis. Okey. So kita akan mula buat untuk bahagian belakang dekat sinilah. Agak-agak lah sebab saya buat ni baju kanak-kanak. Kalau anda buat baju dewasa, okey, kalau anda buat baju dewasa, satu anda boleh buat kat sini. Untuk bahagian belakang mula dekat kertas sebelah sana pula. Ujung ni pula. Kalau untuk dewasa lah. Kalau kanak-kanak ni kecil je kan. So saya boleh mulakan dekat sini. Saya boleh mulakan di sini. Alright. Okey, so sekarang kita fokus pula pada bahagian belakang. Okey, saya gariskan dulu Saya mulakan dekat bahagian ni. Kita ambil pembaris L, terus dapat garis lurus. Gariskan. Okey, dekat sini saya mula. Okey, tengok kepada dasar belakang. Okey, dasar tangan tu nanti dulu pergi kepada dasar belakang. Okey, so 0 ke 01 labur baju. Bila kita dah garis secara automatik, sebab kita ikut garisan daripada bahagian depan. So secara automatik kita dapat dekat sini adalah titik 0. Dekat atas ni terus tulis 0. Dekat bawah ni terus tulis 1. Nampak tak? Sangat-sangat mudah. Alright. So yang kedua, 0 ke 2 dada bahagi 4. Ni pun sama. Okey, ni pun sama. Kalau anda rasa nak terus garis pun boleh, tak ada masalah. Okey, dekat bahagian ni kan, kalau anda terus nak garis pun boleh. Okey, sebab dah ada dah, kita dah ada dia punya daripada bahagian depan ni, kita teruslah garis. Kalau rasa nak orang kata ukur pun boleh lah. Dia sama. Tadi dada, okey, bahu ke dada apa tadi? Dada bahagi 4. Okey, so dada bahagi 4 tadi saya dapat 5/3/4 genapkan sama. Sama. Kena sama dada depan dengan belakang kena sama. So gariskan kat sini. Dia sama. Sebab tu kalau anda nak terus garis pun boleh, tak ada masalah. Dekat situ asalkan garisan tu tegak. Garisan tu tegak. Okey, so dekat sini pun kita boleh gariskan. Kalau nak ukur pun tak ada masalah. Nak gunakan pembaris L ni. Okey. Bagi dia sama garisan tu. Okey, satu lagi. Okey. Okey, nampak? Garis je Setiap yang garisan anda dapat tu gariskan. Lepas tu kita tandakan.
Okey. 02 tadi, ini dah ada. Tuliskan 2. Lepas tu 03 bahu ke pinggang. 03 bahu ke pinggang. Lepas tu 34 pinggang ke punggung. Ukuran dia mesti sama. Okey, ukuran dia mesti sama. 03 tadi bahu ke pinggang kita 11. Nampak tak? Saya dapat 11. Lepas tu 3 ke 4 pinggang ke punggung. Pinggang ke punggung saya 6. Nampak tak? Kita dapat 6. Pastikan betul Okey, seterusnya 0 ke 5. Dia lebih kurang sama sebenarnya dengan bahagian depan. 0 ke 5 bahu bahagi 2. Bahu saya 11 bahagi 2 kita dapat 5,5. So tandakan kat sini. Tandakan. Dan arahan dia bagi tahu garis ke titik 6. Sama juga. Okey, tengok titik 6 tu berada di garisan dada. Okey, yang mana ada buku boleh tengok dekat buku tu. Okey, macam mana nak garis lurus? Macam yang saya selalu cakap, kalau dekat sini 0 ke 5 ni 5,5. Dekat sini pun samalah, 5,5 gariskan. Dapatlah garisan lurus. Ini bahagian belakang Okey, dah. Secara automatik di sini adalah titik 6. Seterusnya 5 ke 7. Turunkan 3/4. Ni adalah jatuh bahu kita. Sama. Kalau depan kita turunkan 3/4, belakang pun sama. Turunkan 3/4 untuk kanak-kanak. Dewasa boleh turunkan 1 inci. Sini titik 7. Tandakan dulu. Seterusnya 8. Titik tengah 6, 7. Nampak tak? Dia sama Kita ulang sekali lagi. Okey. Titik tengah 6, 7. So letakkan tali tip ke titik 6 dengan 7. Lipatkan tali tip macam ni. So kita dapat titik tengah kat sini, tandakan. Okey. So di sini adalah titik 8. Okey, seterusnya 8 ke 9. Masukkan masukkan suku inci. Arahan dia. So inilah perbezaan depan dengan belakang. Bahagian depan, okey, kita masukkan 3/4. Okey, bahagian depan kita masukkan 3/4. Untuk ketiak bahagian belakang kita masukkan suku sahaja. Kanak-kanak dan dewasa sama. Okey, suku. Tandakan. Tandakan dahulu. So di situ adalah titik 9. Okey. Alright, seterusnya ikut saja step by step yang ada buku jom jahit sendiri. Kemudian seterusnya 8 ke 9 kita dah selesai. 2 ke 10. Okey, 2 dekat sini. Sekarang ni kita nak cari titik 10. 2 ke 10 dada bahagi 4 tambah setengah inci. Okey, arahan dia cakap tambah setengah inci. Okey. Tetapi kalau sekiranya anda menjahit atau membuat pola baju yang longgar, depan belakang nak tambah pada orang kata kelonggaran yang sama pun boleh, tak ada masalah. Okey. So saya nak buat sama. Belakang kita depan kita tambah 1 inci, belakang pun kita tambah 1 inci. So dada 23 bahagi 4, 5 3/4 tambah 1 inci jadi 6 3/4. So kat sini. Okey. Alright. Boleh Di sini adalah titik 10. Dewasa pun sama. Boleh tambahkan dengan orang kata kelonggaran yang sama dengan bahagian depan. Okey. Alright, boleh Sekarang kita pergi terus kepada titik yang seterusnya. Sebelum tu, bila kita dah dapat titik ni, cantumkan dulu 7, 9, 10. Cantumkan dulu bila kita dah dapat 7, 9, 10. Okey, 9 ke 10. Dekat sini. Okey, dekat sini curvekan. Alright. Okey, seterusnya
Seterusnya 4 ke 11. 4 dekat sini. Sekarang ni kita nak cari titik 11. Arahan dia adalah punggung bahagi 4 tambah 1 inci. Punggung kita berapa tadi? Punggung 6 inci. Punggung yang setelah dibagikan 6 inci tambah 1 jadi 7. 7 tandakan. Okey. Di sini adalah titik 11. Seterusnya 1 di sini ke 12. Kita nak cari titik 12. Arahan dia adalah sama ukuran 4 ke 11 tambah setengah inci. Ni pun sama tadi. Okey. So kalau anda rasa nak ikut 4 ke 11 ni pun boleh. Okey. Nak tambah setengah inci pun boleh, tak ada masalah. So dekat sini saya ikut pada 4 ke 11 ni lah yang saya dapat tadi. So saya dapat 7. Kalau nak tambah suku pun boleh. Jadi 7 suku. Okey, paling banyak tambah setengah. So kat sini 12. Dah dapat, kita cantumkan. Macam tadi juga. Cantumkan. Okey. Gariskan. Macam tu. Boleh setakat ni? Nampak tak? Dah nampak bentuk dah. Di sini tanda lipatan. Bahagian belakang tidak putus. Satu keping. Ni bahagian belakang. Kita akan ambil satu keping. Okey, satu keping. Seterusnya, kita pergi kepada leher belakang tu. Anda boleh tengok dekat bahagian dasar leher belakang. 0 ke 01. Leher bahagi 6. Dia sama. Leher depan dengan belakang ni kena sama. Kalau tak, masa kita cantum nanti problem. Tengok nanti bahagian tu tak sama. So, leher belakang leher, ukuran leher bahagi 6. Kita dapat tadi berapa? 2. So, tuliskan sama. Tanda kat sini 2. Okey. So, dekat situ adalah 01. Di sini 01. Seterusnya, arahan yang terakhir 0 ke 02. Turunkan setengah inci. Itu je arahan dia. Turunkan setengah inci. Dewasa pun sama. Okey. Boleh turunkan setengah inci. Cantumkan. Freehand. Cantumkan ke sini. Macam tu. Kat situ nanti kita akan buang. Okey. So, dah dapat 01 ke 7 ni, cantumkan. Cantumkan 01 ke 7. Untuk kita punya bahagian bahu. Okey. Dah siap dah. Depan dan juga belakang. Boleh nampak Ini depan. Depan ni kita akan ambil. Ni depan. Bahagian depan kita akan ambil 2 keping. Okey. Bahagian depan ni kita akan ambil 2 keping. Sebab bahagian depan ni kita akan orang kata apa, kita ada letakkan butang, lepas tu kita ada lapel dia. So kita akan buatlah nanti. Kita akan tunjukkan. Okey. Alright, depan belakang saya dah tunjukkan. Sekarang ni kita nak ambil bahagian lengan dia. Tangan dia. So dekat sana ada lagi dia punya orang kata kain kertas yang lebih. So saya akan buat sebelah sana Saya harap anda boleh buat. Kita cuba beri penerangan satu persatu, insya-Allah. Okey, so dekat sini bahagian yang lebih saya akan buat pola tangan dia. Okey, so jom kita pergi kepada dasar tangan. Boleh tengok dekat dasar tangan. Okey, so jom. Dasar tangan dekat sini saya akan mulakan daripada sinilah. Kita kena garis sikit, tak boleh mula daripada ujung Okey, tak boleh mula daripada ujung. Nanti susah pula kita nak bentukkan dia nanti. Okey, so saya mulakan daripada sini. Gariskan dulu. Dekat sini tak apa, yang bahagian bawah kita boleh ikut kertas yang hujung. Gariskan. Okey. So dekat situlah kita mula dengan titik. Titik apa kat situ? Titik kosong. Terus letak kat sini kosong. Kita nak cari 0 ke 1 labuh tangan. Labuh tangan saya adalah 15.
So 0 ke 1, 15. Tandakan. Okey, bila dah dapat garis dekat sini 15, ini adalah 1. Okey, garislah, garis ke atas. Pastikan tegak So kita gariskan, pastikan dia tegak. Garis ke atas macam tu. Boleh? 0 ke 2, 3 inci boleh berubah ikut formula pangkal lengan. Okey, so bahagian ni anda boleh ikut formula pangkal lengan. Boleh tengok dekat sini mana yang tak perasan, di dalam buku ni ada formula pangkal lengan untuk kanak-kanak. Sekejap saya cari. Sekejap mana formula. Okey, ada dekat muka surat 4. Okey, di muka surat 4 ada formula pangkal lengan. Siapa yang mana yang newbie yang tak perasan kadang-kadang dia tanya kenapa dia tulis kat situ formula pangkal lengan. So anda boleh tengok dekat sini. Muka surat 4. Okey, muka surat 4 anda boleh tengok. Saya dah letakkan dekat situ dah. Saya dah letakkan dekat situ. Okey, 0 ke 2 tahun anda boleh ikut formula ni. 0 ke 2 tahun anda boleh letakkan ukuran dia punya pangkal lengan tu 2 ke 2,5. Okey, 2 ke 2,5. Kalau umur daripada anda nak buat 1 tahun, bolehlah letak 2 apa orang kata jarak dia 2 inci. Kalau dah ke 2 tahun ni boleh buat 2,5. Lepas tu 3 ke 6 tahun. Okey, dia punya pangkal lengan boleh ambil 3 ke 3,5. Okey, 3 ke 3,5. Okey, so kalau kata nak ambil 3 suku pun boleh lah, tak ada masalah. Paling besar kita boleh ambil 3,5. 7 ke 12 tahun, 3,5 ke 4 inci. Ni orang kata dah meningkat dewasa lah 12 tahun ni biasanya. So 7 ke 12 tahun anda boleh ambil. Kalau 7 tu 7, 8, 9 boleh ambil lah 3,5 ni. Okey, 10, 11, 12 ambil yang 4 tahun. Macam tu. Okey, boleh siapa yang tak faham ataupun yang masih macam mana nak cari boleh berubahkan dia tulis kat situ. Kejap saya tengok balik mana. Kat sini kan arahan dia bagi tahu dasar tangan mana. Dasar tangan 0 ke 2, 3 inci. Kalau macam ni dia dah bagi 3 inci sebab ukuran kanak-kanak. Boleh berubah ikut formula pangkal lengan. So bila dia dalam kurungan ada ikut formula pangkal lengan, so anda boleh buka muka surat ni lah. Ini dia formula pangkal lengan. Kita mudahkan. Sebenarnya dia ada kiraan. Kalau nak dapat bahagian tu ada kiraan dia. Okey, kiraan dia sama dengan dada bahagi 8. Okey, so kat sini kita mudahkan. Terus kita ambil formula. So boleh ikutlah kat sini. Okey, boleh faham Yang dewasa untuk formula pangkal lengan ni ada dekat dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Tu untuk dewasa. Dewasa pun kita dah sediakan formula. Ada di dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Alright, yang ni untuk kanak-kanak. Okey, boleh saya teruskan. Okey, seterusnya tadi kita ikut formula. Di sini umur adalah yang saya jahit ni 7 ke 8 tahun. Okey, so kita ambil dekat sini 3 inci atau 3,5. 3,5 pun boleh. So dekat sini kita ambil. Nak ambil 3 inci boleh, 3 suku boleh, 3,5 pun boleh. Alright, kat sini saya ambil 3 suku. Di situ adalah titik 2. Inilah yang kita nak buat untuk formula. Anda boleh ikut formula ni. Gariskan ke atas. Garis lurus ke atas. Ni cara nak buat bahagian lengan dia. Garis ke atas. Okey, nampak? Seterusnya 1 ke 3. 1 ke 3 ni ukuran lebar bukaan tangan. 1 dekat sini. Sekarang ni kita nak cari 3.
Bukaan tangan saya 9 bahagi 2 dapat 4,5. So dekat sini tandakan dia. Okey, 1 ke 3, 4,5. So inilah bukaan tangan dia. Tandakan 3. Macam tu. Okey. Seterusnya 0 ke 4. Okey, 0 ke 4. So anda boleh tengok dia punya gambar rajah. Anda boleh tengok gambar rajah. 0 dekat sini, kita nak cari 4 kat sini tau. So kita akan letakkan tali tip ni serong macam ni nanti. Okey, kita akan letak tali tip ni serong macam ni. Okey, so apa arahan dia? Ukuran dada bahagi 4. Ukuran dada bahagi 4. Maksudnya macam mana? Kita kena ambil dekat badan kita ni, ambil daripada ukuran bahu ni ke sini. Tadi kita ambil 6. Nampak? So dekat sini secara automatik kita dapat 6. Tapi kita kena letak serong macam ni. Okey, 6 kat situ. 6. Okey, nampak? Tapi jangan kurang daripada 6. So anda boleh lebihkan suku. Sebab kita tak nak nanti dia terkecil. Okey. Nampak? Boleh tu teknik sebenarnya. Bila kita menjahit, kita kena ada skill. So, kalau kita dah selalu menjahit, kita tahu. Kita tambahkan sedikit untuk kita elakkan daripada bahagian tu terkecil. Okey. So gariskan. Dekat sini adalah 4. Okey, 4. So yang newbie, saya sarankan anda, orang kata ikut saja. Ikut saja apa yang saya tunjuk, nanti anda akan faham. Okey. Buat bulat-bulat. Orang kata apa? Tiru bulat-bulat. So gariskan. Kalau saya kata lebihkan suku lah. Cuba buat dulu, nanti anda tahu kenapa. Nanti anda akan nampak sebab apa. Okey, sebab kita tak nak dia terkecil daripada 6 inci tu. So kita, orang kata, untuk keselamatan. Okey, untuk keselamatan. Okey, so kita dah gariskan serong. Seterusnya kita pergi kepada A. Nampak tak kat situ? A. Titik tengah 04. Terus ikut arahan dia. Macam mana nak dapat? Ambil tali tip, letak dekat 0, letak dekat 4 macam ni. Okey, boleh letak kat 0, letak dekat 4. Lipatkan dia macam ni. Okey, lipatkan dia betul dekat titik 4. So di sinilah tandakan. Di sinilah titik A. Okey. Dekat sinilah titik A. Okey, boleh? Alright, so sekarang ni kita nak pergi kepada B. B titik tengah 4 ke A. 4 dekat sini, A dekat sini. Okey. So, kita lipat macam tadi juga. Macam tadi. Tapi 4 ke A, 4 ke A. So, dapatlah titik yang kedua kat sini. B. Senang saja. Tu cara nak buat bahagian lubang ketiak ni. Ni B. Sekarang C. Titik tengah 0 A. 0 kat sini, A dekat sini sama juga. Okey, ambil tali tip, lipatkan, tanda kat sini. So di situ adalah titik C. Kan sangat mudah. Alright. So bila kita dah dapat titik-titik ni, okey, so bila kita dah dapat titik-titik ni, ini bahagian tanda lipatan. Okey, tanda lipatan tidak putus. So bahagian yang ada tanda lipatan ni dekat C, saya nak anda keluarkan setengah inci. Okey, dekat C ni keluarkan setengah inci. Dekat B ni masukkan suku inci. Okey, dekat B masukkan suku inci, dekat C ni keluarkan setengah inci. So anda bentukkan. Boleh freehand, bentukkan dia, touch ke A. Touch ke A, pergi ke titik B yang kita dah keluarkan suku inci. So nampak? Jadi bentuk dia. Okey. Ni kalau dewasa nak buat untuk lelaki, dia orang kata ada lain sikit lah. Lelaki ni kita kena bahagi 3. Anda boleh tengok formula pangkal
formula dekat ni. Kemeja. Boleh tengok dekat situ. Formula lengan kemeja tu. Ni. Okey. Kalau untuk lelaki, boleh pergi tengok dekat muka surat 45. Okey. Siapa yang tak dapatkan lagi buku ni memang orang kata rugilah. Sebab banyak sangat formula yang anda boleh ikut dengan mudah. Dengan mudah. So kalau nak buat untuk suami ke yang lelaki lah, boleh ikut yang formula untuk lengan lelaki ni lah. Formula lengan pendek ada, formula lengan panjang pun ada. Ni dia terbalik je lah. Ni lengan panjang, ni lengan pendek. Alright. Sama juga kalau untuk kanak-kanak pun kita ikut jugalah. Okay, formula lengan untuk kanak-kanak lelaki. Okay, boleh So saya pergi kepada baju piyama tadi. Kemudian bahagian bawah ni 3/4, pakai pembaris ni, gariskan. Yang ni gariskan. Macam tu. Boleh? So baju piyama ni kan dia banyak, anda nampak tak baju piyama yang ada kat gambar ni? Dia ada macam apa? Kun tau. Setiap bahagian dekat lengan dia ada letakkan kun. So kita akan buatlah macam ni juga. Kita akan tunjukkan macam mana cara nak buat. So bahagian bawah lengan ni, okay, dekat sini tadi dia ada naikkan 1/2 inci. Okay, kalau anda tak naikkan pun tak apa, tak ada masalah. Kemudian untuk lebar dia punya bahagian bawah tu, kita boleh ambil lebar dia lebih kurang dalam 2 inci. Gariskan. Ni nanti kita akan potong lah. Okay. Alright. Okay, so itu bahagian tangan dia. Okay. Ni bahagian tangan dia. Kemudian sekarang kita nak pergi kepada bahagian collar. Dasar tangan kita dah siap. Sekarang ni kita nak pergi ke bahagian collar. Okay, untuk bahagian collar boleh tengok last part untuk kita buat pola. Okay, tapi pola-pola ni anda kena ada bahagian lapik. Dia banyak pula lapik dia Ada collar tu kita akan buat, nanti kita akan ambil 2 keping. Okay, bahagian ni nanti kita dah potong, kita kena buat lapik pula. Okay, bahagian depan ni kena ada lapik. Okay, yang belakang nanti kita akan lekatkan collar. So tak payah belakang ni tak payah orang kata apa, tak susah lah. Terus kita buat untuk potong saja, ikut kita punya pola, cuma tambah basi, tak perlu lapik. Alright. Dan satu lagi jangan lupa kalau misal kata, satu lagi saya nak ingatkan, kalau bahagian depan anda naikkan 3/4, yang belakang pun sama kena naikkan Okay, kalau anda tak nak naikkan, nak ikut yang bawah ni rata je. Okay, baju tidur tak apa kita boleh buat rata je macam tu, tak ada masalah. So kalau anda tak nak naikkan, sebelah tak payah naikkan. Kalau di sebelah ni anda naikkan, sebelah pun kena naikkan. Kalau tak, nanti bila anda cantum dia tak sama. Boleh faham Okay, alright. So dekat sini saya naikkan, kita naikkan tadi 3/4. So kena sama ambil pembaris, curvekan. Macam tu. So bahagian bawah ni kita buang. Kalau tak buang, kalau anda tak nak buang pun, pastikan dua-dua sama. Okey, so sekarang ni kita nak buat bahagian pola collar. Collar dia saya ambil dekat bawah ni yang kosong tu. Alright, di sini. Untuk baju piyama ni untuk kanak-kanak cantik lah kalau anda gunakan kain cotton yang sekarang ni yang gambar katun-katun kan. Memang sangat-sangat orang kata seronok lah anak-anak kan. Katun-katun boboiboy ke, apa lagi, macam-macam lah, Doraemon ke, macam yang ni apa ni, Pokemon, macam-macam lah pun boleh. Untuk dewasa boleh pakai kain satin boleh kain satin. Kalau dewasa ni dia lebih
orang kata apa, takkanlah nak katun-katun pula kan, tapi nak orang kata kalau kita nak pakai dengan anak pun apa salahnya. Sekarang memang ramai yang orang kata apa, seller-seller jual baju piyama sepasang dengan anak katun-katun pun cantik juga sebenarnya. Tapi kalau nak pakai plain, kain satin, yang plain tu memang sesuai untuk kita buat tidur selesa pun boleh. Untuk dewasa boleh gunakan 4 meter kain yang bersaiz biasa. Yang bersaiz besar boleh gunakan lebih lah, lebih kalau dalam setengah meter ke 1 meter. Untuk kanak-kanak kita boleh pakai kain lebih kurang 2 meter ke 2 meter setengah, macam tu dah cukup dah. Maksud saya sepasang lah dengan seluar. Yang saya buat ni baju saja. So kalau nak pakai sepasang gunakan 4 meter untuk dewasa. Untuk kanak-kanak boleh pakai 2 meter setengah macam tu. 2 meter ke 2 meter setengah, tak ada masalah. Alright, so jom kita pergi ke bahagian collar. Boleh tengok ke dasar collar. Dasar collar. Okey, 0 ke 01. Setengah ukuran leher depan dan belakang. Ukuran leher depan dengan belakang ni. Okey, sebenarnya macam ni tau. Ukuran leher ni kita kan dah ambil tadi. Saiz dia adalah saiz 12. Okey, saiz dia adalah saiz 12. Okey. So, kalau kita nak tengok balik lah, kita ukur macam ni. Sekejap saya tunjukkan. Okey, ukur. Dekat sini saya dapat 4. Tambah belakang ni, saya dapat 6. Sebenarnya kalau kita tak nak ukur pun tak apa. Sebab kita dah tahu dah. Sebab kita ambil collar orang kata leher 12 inci. Okey, nampak tak? Dia akan dapat 6. Sama je. 6 kalau kita kalikan 2 dapat 12. So, bahagian leher ni kita boleh ambil setengah ukuran leher, iaitu 12 bahagi 2 dapat 6. So kat sini saya tuliskan kat sini, saya lukis kat sini. Mula daripada bawah tu. Untuk bahagian collar, kalau nak buat pakai kertas keras pun boleh kalau nak simpan lah. Okey, saya gariskan dulu. Okey, 0. Mula daripada 0 kat sini. Okey, 0 kita mulakan dekat sini. Dekat bawah ni. Okey, kat sini 0. So sekarang kita nak cari 1. Setengah ukuran leher, Boleh tulis kat situ atau dasar collar tu kan arahan dia setengah ukuran leher depan dan belakang. Anda nak ukur macam saya tunjuk tadi boleh, ataupun anda nak buat leher bahagi 2. Leher bahagi 6. Maksudnya dapatlah okey 6 inci. Kalau rasa nak ukur pun boleh. Ukur campur anda ukur daripada sini. Okey, ukur dia macam ni jangan pula silap. Cara nak ukur dia, ukur daripada sini sampai sini saja. 02. So ambil tali tips, kena serongkan lah. Macam ni. Kira kat sini saya dapat 4. Okey, 4 terus tambah. Di depan, di belakang terus tambah. Tadi saya dapat 4 terus tambah kat sini. Mula 4. Saya dapat 6. Nampak? Macam tu cara dia. Okey, kalau anda nak ukur leher. So terus ambil lah. Ini maksudnya separuh leher lah ni. Kan kita buat bahagian ni separuh leher lah ni. So kita ambil dekat sini 6. Tandakan. Okey, nampak? Nampak Senang Alright. So kat sini 1. Okey, 1. So kemudian 0 02. 0 ke 02. 0 ke 2. 0 ke 2 lebar collar. Lebar collar 3,5. Dia tulis kat situ. Untuk dewasa dan juga kanak-kanak. Kanak-kanak kita boleh ambil 3. Okey. Kita boleh ambil 3. Kalau untuk dewasa kita boleh ambil 3,5. Okey. Nak ambil 3,5 pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi kita tengok orang kata macam lebih solid kalau kita ambil 3 untuk kanak-kanak. Macam tu. Kalau nak ambil 3,5 pun tak ada masalah. Alright. Paling lebar pun anda boleh ambil 3,5 lah. Okay, so gariskan. So di sini adalah 2. Okay. Ni cara nak buat collar bahagian atas, collar atas. Kemudian garis ke titik 3. So secara automatik di sini jadi titik 3. Begitu. Okey. Titik 3. So dia sebaris lah, selari. Tadi kat sini kita ambil 6. So kat sini pun jadilah 6. Sangat-sangat senang.
Okey, dan gariskan. Macam tu. Senang. Di sini titik 3. Okey, so seterusnya 2, 4. 2 dekat sini, 4 dekat sini masukkan setengah inci. Okey. Tu untuk lebar leher belakang Masukkan setengah inci saja. Dewasa ke kanak-kanak ke sama. Dekat situ 4. Sini 4. Okey. So bentukkan collar seperti gambar raja. Okey. So 2 ke 4 ke 3 ni kita serongkan macam ni. Garis. Maknanya ni nanti kita buang. Kita dah tak pakai. Alright. Kemudian dekat bahagian ni kita bentukkan. Okey, nak bentukkan macam mana? Bolehlah pakai pembaris ni ke kan. Bentukkan. Saya nak bentukkan. Saya suka pakai freehand. Sekejap saya tengok kalau pakai ni. Pun boleh kalau anda nak pakai ni. Tapi pastikan dia elok lah. Macam tu. Okey, bentukkan dia. Nampak tak? Alright. Tu bentukkan dia. Ni bahagian collar yang akan letak dekat bahagian lapik tu. Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey, bahagian ni nanti letak dia dekat bahagian yang ni. Okey. Yang ni, so kita akan cantum dengan lapel dia ni. Ni bahagian bawah nanti. Okey. Bahagian bawah macam tu. Nampak tak belakang ni kan? Okey, dia akan jadi macam ni. So, yang tadi tu dia berada di atas ni. Dah cantik dah baju kita. Okey. Alright. Okey, so dah siap dah pola yang saya nak tunjukkan, iaitu baju piyama untuk kanak-kanak. Okey, untuk kanak-kanak dan anda kalau nak olahkan kepada dewasa, perbezaan dia hanyalah ukuran. Okey, dan juga yang bahagian-bahagian lain semua sama. Dia punya lapik depan ni pun sama. Bahagian collar tu cuma besarkan sikitlah setengah inci. Kalau nak ikut sama pun tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah Alright. So kita jumpa pada kelas yang seterusnya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.